Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi. Topik pada sesi kali ini ialah berkenaan organisasi ya. Bagaimana kita akan cuba memahami organisasi dan kita cuba mengetahui skill untuk kita survive dalam organisasi. Tapi yang pertama kena faham apa itu organisasi. Bila sebut organisasi tadi itu kita tidak boleh lari, setiap seorang daripada kita tak boleh lari daripada terlibat dalam organisasi. Ya, sebab apa kita bekerja atau kita terlibat dalam masyarakat. Dan bila kita katakan masyarakat tadi, masyarakat merupakan organisasi yang tidak rasmi. Ya, organisasi yang rasmi ialah di mana tempat kita bekerja contohnya, ya. Dan bila kita sebut tentang organisasi ini ia merupakan kumpulan individu, ya, maknanya individu yang lebih daripada seorang, ya, dua atau lebih individu atau kumpulan individu yang bergabung dalam satu uh, tempat ataupun satu bangunan tempat kerja ataupun institusi kerja, di mana bila kita tengok individu tadi ini, individu ini mempunyai kehendak dan cita rasa yang berbeza, ya. Setiap kita mempunyai cita rasa, kehendak dan cita rasa berbeza, dan maknanya bila kita tengok kita ada beberapa individu more dan one individu tadi itu, maknanya cita rasa yang berbeza mereka-mereka ini, dan bila cita rasa berbeza, kehendak berbeza menyebabkan akan berlaku konflik, kerana orang ini nak macam ni, orang ini nak macam ni, ya. Dan bagaimana kita menangani untuk survive dalam konflik dalam organisasi tadi itu, ya. Satu, kita kena faham, macam saya tadi Cik Mat kata, organisasi ini adalah kumpulan lebih daripada satu individu ataupun kumpulan individu, dan mereka ni kita tidak boleh lari daripada berhubung kait, sama ada kita organisasi rasmi dalam masyarakat biasa dengan kawan-kawan atau dalam syarikat tempat kita bekerja, kita tidak boleh lari berinteraksi dengan mereka. Dan kadang-kadang interaksi kita ni kita mempunyai poin yang sama, idea yang sama, ya. Tetapi kadang-kadang kita juga mempunyai poin yang berbeza, idea yang berbeza, yang itu menyebabkan konflik, dan konflik atau pergeseran pendapat itu menyebabkan kita akan kehilangan mood untuk berinteraksi secara positif atau bekerjasama secara positif, ya. Jadi kita tengok sini, ya, dalam organisasi ada pelbagai-bagai kerana cara pakaian berbeza, ya, cita rasa makan, pendapat, pahaman politik berbeza, ya. Itu yang akan menyebabkan konflik, ya, dalam organisasi sama ada rasmi atau tidak rasmi tadi itu. Dan bila kita tengok organisasi yang rasmi tadi itu, kita tahu bahawa organisasi rasmi ini bila kita masuk kerja, kawan kita ni jabatan lain, kita jabatan lain. Contohnya kita ambil jabatan pemasaran. Pemasaran ni okey, kerja dia, fungsi dia apa? Okey, mungkin kita ambil secara ambil dia kena buat marketing. Ya, bila marketing melibatkan kos, dan melibatkan kos, maknanya ia melibatkan dapatkan bajet, dapatkan kelulusan daripada jabatan yang lain, contohnya procurement ataupun purchasing department. Dan purchasing department tugas itu untuk memastikan mendapat sesuatu barangan itu pada harga yang mengikut bajet tadi tu. Tetapi kadang-kadang marketing tadi ni, projek-projek mereka ni kadang-kadang kos itu melebihi. Di situ akan berlaku pergeseran dan pertikaian. Sama juga bila organisasi tidak rasmi tadi tu, kita pendapat lain, dia pendapat lain, pertikaian akan berlaku. Tapi satu yang kita kena ingat ialah apa? Ialah objektif akhir tadi tu. Ialah kalau kita tengok yang rasmi tadi tu, syarikat tadi tu, ialah objektif ialah supaya syarikat ni mendapat keuntungan atau syarikat maju, dan kita sebagai pekerja mendapat manfaat dari kemajuan atau keuntungan sebuah syarikat tadi tu, ya. Sama juga bila dengan yang tidak rasmi tadi tu, maknanya orang ni mencapai apa yang dia nak, kita mencapai apa kita nak, so kita akan dapat hidup secara aman dan damai. Okey, jadi situ saja setakat ini mengenai organisasi, survival skill organisasi, memahami organisasi. Okay, sehingga kita bertemu lagi. Chill out dari Cik Mat. Assalamualaikum, selamat sejahtera.